Selamat pagi dan salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 24 Mac 2021. Hanya 6.15 juta orang atau 25.4% rakyat Malaysia telah mendaftar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat Ahad lalu. Daripada jumlah itu, 277,609 orang atau 9.5% merupakan rakyat Sabah yang mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Jonathan Yassin, seramai 428,710 anggota Barisan Hadapan telah menerima suntikan vaksin bagi fasa pertama. Daripada jumlah itu, 40,174 merupakan anggota jabatan dan agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jonathan berharap semua rakyat negara ini menjadi ejen untuk menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dalam kalangan rakyat. Menjadi ejen utama dalam membasmi COVID-19. Jadi sebab itu mereka diberi peranan yang penting untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat supaya rakyat mempunyai pengetahuan yang terbaru bagaimana mereka dapat terus mengelakkan daripada COVID-19 ini. Beliau menyatakan demikian sempena program Malaysia Prihatin di Pusat Latihan Rela Tuaran. Warga rela turut menyokong usaha tersebut. Anggota rela bahawasanya mereka penting mendapatkan vaksin ini kerana mereka selalu bertugas di hadapan di tempat-tempat di mana risiko untuk dijangkiti itu sangat tinggi. Program imunisasi ini sangat baiklah sebab dia memang menjaga semua anggota-anggota ambil ubat vaksin ini untuk keselamatan. Dengan adanya vaksin yang telah diberikan kepada anggota rela frontliner ini yang terbaiklah. Setakat ini lebih 500 anggota rela Sabah menerima suntikan vaksin melalui program imunisasi kebangsaan yang dilaksanakan sejak Februari lalu. Sementara di Sabah, setakat semalam seramai 511 orang telah menerima suntikan vaksin harian dos pertama, menjadikan jumlah kumulatif 41,957 orang. Manakala bagi dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech, seramai 167 orang telah menerima suntikan, menjadikan jumlah kumulatif 1,080 orang. Kerajaan negeri turut mengekalkan keperluan menjalankan ujian RTK antigen untuk kemasukan ke negeri ini dan pengecualian untuk menjalani kuarantin. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 60 kes jangkitan baru COVID-19 dikesan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 54,355 kes. Daripada jumlah itu, 29 kes dikesan daripada saringan kontak rapat, 7 daripada kes saringan bergejala, 1 kes daripada kluster sedia ada serta 23 kes daripada lain-lain kategori. Sementara 42 kes sembuh direkodkan menjadikan jumlah kumulatif sembuh 53,510 orang. Seramai 395 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 151 orang di hospital dan 244 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah. Bilangan pesakit yang dirawat di unit rawatan rapi pula ialah 17 orang dan 3 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Penduduk di daerah Keningau diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan di daerah itu. Ketika dihubungi RTM, Ketua Polis Daerah Keningau DSP Syahrudin Mat Hussain berkata pematuhan itu bagi melandaikan kes jangkitan COVID-19 di daerah selain mengelak dikenakan sebarang tindakan undang-undang. Penduduk dari luar daerah Keningau juga dinasihatkan tidak memasuki daerah itu buat sementara waktu kecuali melibatkan perkhidmatan penting dan urusan kebajikan. So senarai perkhidmatan perlu servis yang kita benarkan masuk ke Keningau ya, dan juga hal-hal yang melibatkan kebajikan. Saya rasa yang daripada luar buat masa ini tidak perlulah masuk di kawasan Keningau, terus kekal berada di tempat masing-masing lah untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ni. Pelaksanaan PKP tersebut disambut baik penduduk Keningau. PKP kali ini yang diadakan di Keningau, khusus daerah Keningau, ini adalah sangat-sangat baik sekali sebab supaya dapat memutuskan rantaian COVID-19 khususnya di Keningau ini.
harapan saya kepada warga Keningau, mari kita ikut arahan yang telah diberikan oleh kerajaan supaya dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Ya, dalam PKP di Keningau juga kes dia naikkan. Jadi PKP ini baguslah dia bagi turun balik itu kes yang COVID-19. Terima kasih yang kerajaan sebab dia masih bagi kami buka kedai cuma take away sajalah. PKP ini sangat bagus untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan saya harap warga Keningau harus mengikuti SOP. PKP dilaksanakan di Keningau bermula 22 Mac hingga 4 April ini berikutan peningkatan kes positif harian secara mendadak di daerah itu. Projek Lokawi Resort City yang bakal dibangunkan di Lokawi Putatan disifatkan platform baik untuk memulihkan ekonomi Sabah khasnya sektor pelancongan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jafri Arifin yakin projek yang baru dilancarkan Perdana Menteri Isnin lepas mampu mengembali dan merancangkan aktiviti ekonomi yang menguncung kesan COVID-19. Projek pembangunan bernilai 7 bilion ringgit tersebut bakal menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah, khususnya anak-anak muda. Saya amat mengalu-alukan projek ini. Ia merupakan satu lagi menunjuk tanda dari segi pembangunan di negeri kita. Impak dia akan memberikan tumpuan juga kepada sektor pelancongan. Sementara itu, pelaksanaan projek Rajang Tembaga atau pengeluaran bateri kenderaan elektrik dengan kerjasama Korea Selatan merupakan komitmen kerajaan memperkukuh hubungan dua hala khasnya kemasukan pelaburan asing dalam negara. Dalam masa sama, memperbanyak pelaburan domestik melalui projek hub pengeluaran produk kelapa bersistematik yang diusahakan pelabur tempatan. Ini akan melunjakkan lagi ekonomi negeri Sabah, terutama sekali di kawasan Luar Bandar, dan memperbanyakkan lagi usaha untuk menanam kelapa, terutama sekali kelapa tokunan, kelapa matak dan juga kelapa sempurna. Kita akan membawa biji benih dari luar negara masuk ke Malaysia dan Sabah untuk menanam di tapak yang sudah ditentukan dan juga akan cari satu tempat untuk kilang yang sebesar kilang di Semenanjung. Majlis menandatangani memorandum persefahaman projek-projek berkenaan di Meterai di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kota Kinabalu sempena lawatan kerja rasmi 2 hari Perdana Menteri ke Sabah. Masjid Nur Islam Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah memerlukan kos anggaran sebanyak 1.22 juta ringgit untuk perbelanjaan kerja-kerja pembaikan menyeluruh bangunan masjid itu. Masjid berkenaan yang tidak pernah diselenggara hampir 30 tahun menyebabkan banyak kerosakan yang teruk seperti atap bocor terutama di ruang utama, kerangka atap dan struktur bangunan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pihaknya akan mencari jalan untuk membantu menyelesaikan masalah prasarana yang dihadapi masjid berkenaan. Ia juga akan dimaklumkan kepada Ketua Menteri Sabah. Karena masjid ini bukan saja masjid untuk warga PDRM, tapi masyarakat di sekitar dan BBIP selalu singgah di sini. Ini masjid yang menjadi salah satu masjid tumpuan. InsyaAllah kita akan cari jalan macam mana untuk membantu untuk keselesaan prasarana masjid ini. Datuk Muhammad Arifin ditemui media sempena lawatan kerja dan kunjungan hormat terhadap Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali di IPK Sabah, Kota Kinabalu. Beliau turut mendengar taklimat pengurusan dan pentadbiran Masjid Nur Islam IPK Sabah yang disampaikan Pengurusi Masjid Nur Islam, SAC Datuk Haji Ahmad Fazilah Muhammad. SAC Datuk Haji Ahmad Fazilah menjelaskan masjid berkenaan memerlukan bangunan baharu. Sempena lawatan ini, Datuk Arifin turut melawat Sekolah Agama Negeri IPK Sabah. Turut disampaikan sumbangan daripada Majlis Ugama Islam Sabah untuk pengurusan dan mengimarah masjid sebanyak RM5,000 masing-masing kepada IPK Sabah dan IPD Kota Kinabalu. Bangunan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM daerah Beaufort yang terbiar sejak 6 tahun lalu akan dibaik pulih. Ia bagi membolehkan segala aktiviti menjurus kepada kepentingan penduduk setempat diaktifkan semula. Adun Lumadan Ruslan Muharam berkata pihaknya telah mengenal pasti keperluan dan jumlah kos yang diperlukan untuk proses baik pulih dan akan memaklumkan perkara itu kepada Ketua Menteri dengan kadar segera.
mencadangkan supaya bangunan ini kita akan coba baik pulih, mana-mana yang kerusakan yang berlaku, supaya kita dapat aktifkan bulan sabit merah di daerah Beaufort, karena daerah Beaufort ini adalah satu daerah yang selalu dilanda banjir. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas melakukan tinjauan di bangunan berkenaan. Tambah beliau, usaha membaik pulih juga perlu kerana BSSM merupakan badan bukan kerajaan, NGO yang aktif membantu urus setiap daerah dalam mengendalikan sebarang bencana khususnya banjir di daerah itu. Pengorbanan petugas barisan hadapan dalam mengekang penularan wabak COVID-19 wajar dihargai semua pihak. Ini kerana mereka bukan sahaja sanggup berkorban menghadapi risiko jangkitan COVID-19, malah terpaksa berjauhan dengan keluarga bagi memastikan keselamatan rakyat terjamin. Sehubungan itu, Adun Balung Hamil Awang berkata rakyat harus memberi sokongan kepada petugas barisan hadapan dengan mematuhi prosedur operasi standard untuk sama-sama mengekang penularan COVID-19. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam program Kami Prihatin, Anjuran Pertubuhan Pencegahan Dada dan Jenayah Sabah PPDJS Zon Tawau dengan kerjasama Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Tawau di Bandar Seri Indah Tawau. Hamil turut memuji program Kami Prihatin yang sentiasa memberi sokongan kepada petugas barisan hadapan dalam menangani COVID-19 selain memberi kesedaran mengenai bahaya dada. Kami Prihatin ini juga terlibat dengan memberikan pandangan nasihat kepada masyarakat kita tentang pandemik COVID-19 ini. Kesedaran untuk kita senantiasa mematuhi arahan KKM, iaitu SOP kita. Sementara itu, penasihat PPDJS Muhammad Zaki Hari Susanto berkata program berkenaan merupakan penghargaan kepada petugas barisan hadapan berkorban masa dan tenaga demi kesejahteraan rakyat. Ia adalah sebagai apresiasi kepada barisan hadapan yang selama ini nampaknya telah memberikan khidmat terbaik sehingga membolehkan kita di daerah Tawau ini mencatatkan penurunan daripada aspek indeks pesakit-pesakit COVID-19 itu sendiri. Sempena program itu diadakan aktiviti mengisi minyak dan cuci motosikal secara percuma ke atas 50 motosikal milik petugas barisan hadapan. Turut diagihkan pelitup separuh muka serta pelekat Kami Prihatin dan Kami Benci Dada. Sekian berita pagi Sabah bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Sharon Raymond, salam hormat.